Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dan tajuk hari ini cikgu nak bawakan berkaitan dengan sukatan membulat. Okey. Yang pertama kita akan belajar penukaran unitnya. Sebab untuk tajuk sukatan membulat ini unit semuanya mesti dalam radian. Okey. Jadi bagaimana kita nak menukarkan unit? Unit yang biasa kita guna ialah dalam darjah. Okey, dalam darjah. Jadi hari ini kita nak belajar bagaimana sudut dalam darjah kita nak tukar dia kepada radian. Ataupun sebaliknya, daripada radian kita nak tukar kepada darjah. Okey, untuk pengetahuan awak semua, pi radian, okey, pi radian adalah bersamaan dengan 180 darjah. Okey. Jadi di sini kalau pi radian adalah bersamaan dengan 180 darjah. Jadi kalau sudut itu diberi dalam radian, theta itu diberi dalam radian, maka jika kita nak tukar dia kepada darjah ialah theta darab dengan 180 ini bawa ke sini bahagi pi. Jadi kita akan dapat ini ialah penukaran daripada radian kepada darjah. Okey. Kalau kita nak tukar pula daripada darjah kepada radian, kita balikkan macam ni. 180 darjah adalah bersamaan dengan pi radian. Okey. Dan bila theta darjah, kita nak tukar dia kepada dalam sebutan radian, ialah theta darabkan dengan pi per 180. Okey, ini darjah, ini dah jadi dalam radian. Ini radian, ini dah dalam darjah. Okey. Jadi apabila kita nak tukar, saya buatkan ringkasannya macam ni. Ini radian, ini darjah. Okey, macam tu. Bila kita nak tukar daripada radian kepada darjah, okey, radian kepada darjah, kita darab dengan 180 darjah per pi. Okey. Dan bila kita nak tukar daripada darjah nak tukar kepada radian ialah darjah nak tukar pada radian, radian di atas darab pi per 180. Okey, jadi dekat sini bila daripada radian nak tukar pada darjah, darjah di atas, 180 darjah di atas, pi di bawah. Bila darjah nak tukar kepada radian, pi di atas, 180-nya di bawah. Okey, contohnya di sini katalah kita nak tukar sudutnya 150 darjah. Okey. Sudut daripada 100, contoh yang pertama. 150 darjah. Kita nak tukar dia kepada radian. Jadi 150 darjah, ingat daripada darjah nak tukar kepada radian, darab pi per 180. Okey, biarkan sahaja pi ini 150, tekan kalkulator, bahagi dengan 180, kita dapati jawapannya ialah 5/6 pi. Dan jawapannya dalam radian. Ringkasnya boleh ditulis sebagai RAD, radian. Okey, soalan yang kedua. Soalan B. Katalah kita nak tukar pula daripada radian kepada darjah. Contohnya, katalah dekat sini, pi per 4 radian. Kita nak tukar kepada darjah. Okey, jadi pi per 4, okey, ni nak tukar pada darjah. Okey, ingat, radian bila nak tukar pada darjah, darab 180 per pi. So, darab 180 per pi. Jadi di sini, ini ada pi, cancel dengan pi yang ini, jadi 180 bahagi dengan 4, kita dapati adalah bersamaan dengan 45 darjah.
Okey, untuk yang seterusnya, kita lihat bagaimana nak mengira panjang lengkok bulatan. Okey, panjang lengkok untuk satu bulatan simbolnya ialah S. Okey, S panjang lengkok. Contohnya macam ni. Okey, formulanya ialah S sama dengan J theta. Okey, panjang lengkok adalah sama dengan jari darab dengan sudut, dan sudut dekat sini, okey, sudut di situ mesti dalam radian. Okey, ini formula dia. Okey, untuk contohnya yang pertama, diberi dekat sini satu bulatan, dia suruh kira panjang lengkok ini. Okey, diberi sudut yang ini ialah 3.63 radian. Okey, bila kita nak mengira panjang lengkok sebelah sini, kita kena tahu sudut yang ini. Okey, jadi kita merujuk kembali kepada sudut tadi. 180 darjah adalah bersamaan dengan pi radian. Jadi, satu bulatan ada 360 darjah. Jadi, bermaksud, okey, saya tulis macam ni, pi adalah bersamaan dengan 180 darjah. Jadi, kalau untuk satu bulatan ialah 360 darjah, adalah bersamaan dengan 2 pi. Dan katalah pi itu adalah sama dengan 3.142. Jadi, bermaksud kalau 2 pi ialah 2 pi, rujuk kat sini, 2 darab dengan 3.142 adalah sama dengan 6 perpuluhan. Okey. Jadi untuk satu bulatan adalah bersamaan dengan 360 darjah adalah bersamaan dengan 6.284 radian. Jadi kalau di sini kita dah tahu 3.63 radian, maka yang sebelah sininya ialah 6.284, kita tolakkan dengan 3.63. Adalah sama dengan 2 perpuluhan. Jadi sudut dekat sini, theta dekat sini adalah sama dengan 2.654 radian. Okey. Jadi bila kita nak mengira panjang lengkok adalah sama dengan S sama dengan J theta. Maka J-nya ialah, okey, katalah di sini J-nya diberi sebagai 16. Okey, katalah jarinya 16. Maka 16 darab dengan theta-nya ialah 2.654 radian. Okey, sudut kena ingat mesti dalam radian. Okey, sama dengan, okey, sudut ni tadi kita darabkan dengan 16. Adalah bersamaan dengan 42.464. Okey, panjang lengkok. Ikutlah unitnya ini, bergantunglah pada unit yang diberi dalam soalan. Kalau diberi unitnya dalam cm, maka cm lah dekat sini. Okey, kalau dalam m, dalam meter, ini pun meter lah. Tapi kalau tak tulis unit pun tak ada masalah. Okey, jadi di sini cuma cikgu nak ingatkan kalau kita nak mencari panjang lengkok yang ini, di sini sudut kita kena tahu sudut yang ini. Jadi sekali lagi cikgu ingatkan kalau satu bulatan sudutnya dalam radian ialah 2 pi, dan 2 pi adalah bersamaan dengan, jika pi-nya 3.142, darabkan 2 darab dengan 3.142 dapat ini. Kemudian kita tolakkan dengan 3.63, maka dapatlah sudut theta itu, ini dia. Okey, dan sudut theta dalam radian darab dengan jari, maka dapat jawapan dia ini. Okey, soalan yang kedua. Diberi satu bulatan, diberi bulatan itu jarinya 12 dan sudutnya ialah 48. Maka katalah dia suruh cari panjang lengkok S yang ini. Ini. Jadi langkah yang pertama, S sama dengan J theta, dan theta dekat sini mesti dalam radian. So sekarang theta-nya dalam darjah. Jadi kita kena tukar dulu. Theta dekat situ ialah 48 darjah. Kita kena tukar daripada darjah ini kepada radian. Sebab kalau nak guna formula ini, theta ini mesti dalam radian. Jadi kita darab dengan, okey, tengok balik semula. Darjah nak tukar kepada radian, darjah nak tukar kepada radian. Pi dekat atas bahagi 180. Jadi darab dengan pi bahagi dengan 180 darjah. Okey, kita tukar dia sudutnya, darjah kepada radian. 48 darab dengan, katalah pi ini kita guna 3.142, 3.142. Okey, bahagi dengan 180. Jadi kita dapat sudutnya sekarang ialah 0.83
8379. 8379 radian. Okey, jadi sekarang sudutnya dah dalam radian. Maka kita nak kira S, nak kira panjang lengkok. Panjang lengkoknya ialah S sama dengan J theta. J theta, di mana J-nya ialah 12 dan theta-nya ialah, jangan guna 48 tetapi guna yang dalam radiannya, iaitu 0.8379. Jadi di sini ialah 12 darab dengan 0.8379. Okey, jadi kita dapat panjang lengkoknya ialah 10.05. Okey, kita ambil kepada 3 tempat perpuluhan, 055. Okey, itu jawapan untuk soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ialah diberi panjang lengkok dah ada 7.32. Okey, S-nya dah diberi. Jari pun ada iaitu 6. Soalannya cari sudut dan sudut ini kena hati-hati. Okey, dia nak dekat sini dia tanda theta dalam darjah. Okey, jadi kita terus guna formulanya S sama dengan J theta. S sama dengan J theta. Okey, maka kita masukkan jarinya ialah jarinya 6. Macam ni macam ni. S-nya dah beri 7.32 sama dengan jarinya dah ada 6. Okey, theta. Maka theta adalah sama dengan 7.32 bahagi 6. Okey, jadi di sini 7.32 bahagi dengan 6. Kita dapati nilai theta-nya ialah 1.22. Allah. Theta-nya sama dengan 1.22. Yang ini ialah dalam radian. Bila setiap kali kita gunakan formula S sama dengan J theta, kita dapati theta itu mesti dalam radian. 1.22 radian. Tapi dekat sini kita tengok sudutnya dalam darjah. Jadi kita kena tukar daripada darjah kepada daripada radian kepada darjah. Okey, macam mana? Daripada radian kepada darjah, radian kepada darjah ialah darab 180 bahagi pi. Jadi di sini kita kena yang radian ni tadi darab dengan 180 darjah bahagi dengan pi. Okey, maka kita dapat sudut theta-nya ialah, okey, jadi sini 1.22 darab dengan 180, okey, bahagi, kalau kita pi, kita boleh juga guna pi yang ada kat sini. Okey, dalam kalkulator kita ada pi dekat sini, kita boleh tekan shift, lepas tu tekan EXP. Jadi dia keluar pi. Dan tekan sama dengan, kita dapati sudutnya ialah 69.90. 69.90 darjah. Okey, jadi itu sahaja. Berikutnya cikgu nak tunjukkan bagaimana kita nak mencari panjang perentas. Apa dia panjang perentas? Jika ini diberi satu sektor, okey, panjang perentas itu ialah yang menghubungkan P kepada Q yang lurus macam ni. Kalau yang ini, yang melengkung ini, kita panggil dia sebagai panjang lengkok, maka yang ini, yang straight ini ialah dipanggil panjang perentas. Jadi sekarang cikgu nak tunjukkan bagaimana kita nak kira panjang perentas PQ. Okey, bila cikgu sambungkan ke sini, dia akan membentuk satu segitiga. Okey, kemudian cikgu buat straight ke sana, garis lurus. Okey, asalnya sudut dekat sini ialah theta. Bila cikgu bahagikan segitiga ini kepada 2, maka sudut dekat sini akan jadi theta per 2. Okey, jika sini theta per 2, yang bawah ini pun theta per 2 lah. Okey, ini pun theta per 2. Manakala dia punya jari katalah J. Dan oleh kerana kita nak cari panjang perentas, katalah yang ini bila bahagi 2, sebahagian ini saya anggapkannya sebagai X. Okey, saya anggapkannya sebagai X. Jadi X itu ialah dari sini sampai sini sajalah. Kenapa saya buat macam tu? Sebab kita nak gunakan segitiga ini.
Okey, segitiga ini dengan menggunakan trigonometri. Jadi yang ini sudut, maka yang sisi sini ialah sudut yang bertentangan. Dipanggil opposite. Jadi yang ada opposite dengan hipotenus. Jadi yang ada O dengan H. Jadi kalau O dengan H ialah sin. Maka saya tulis macam ni. Sin theta per 2 adalah sama dengan O bahagi H. Jadi O-nya ialah X bahagi dengan jari J. Maka kita dapat panjang perentas tadi kan. Jadi kita kena cari yang ini dulu, X. Maka X adalah sama dengan J bawa ke sini. Maka J sin theta per 2. Okey. Jadi ini baru kita dapat X. Jadi kalau sini X, ini pun X juga. Bermaksud panjang perentas ialah 2 kali X. Maka panjang perentas ialah 2X. Dan 2X tadi ialah J sin theta per 2. Okey. Boleh ke potong ni dengan ni? Tak boleh ya. Jangan sekali-sekali potong 2 ini dengan 2 dekat sini. Sebab 2 yang ini ialah melibatkan sudut dia bahagi dengan 2. Dan melibatkan tanda sin. Okay, jadi tak boleh cancel 2 ni dengan 2 ni. Jadi panjang perentas formulanya ialah 2J sin theta per 2. Okay, ini ialah panjang perentas PQ. Okay, yang straight ini. Ini formula dia. Perkara yang sangat penting sekali dalam panjang perentas PQ dekat sini, sudut ini mesti dalam darjah. Sudut theta sini mesti dalam darjah. Okey. Theta mesti dalam darjah. Okey, senang saja nak ingat, kalau dekat sini ada penggunaan trigo, sin dekat depan, sudut mesti dalam darjah. Kalau yang tadi itu S sama dengan J theta, tak ada sin kan? Jadi theta sini dalam radian. Okay, tetapi dekat sini, panjang perentas sini ada sin theta per 2. Jadi bila ada perkataan sin theta sini mesti dalam darjah. Okey, contoh yang pertama. Diberi satu bulatan, jejarinya ialah 8. Diberi sudut dekat sini, katalah sudutnya ialah 60 darjah. Okey, disuruh cari panjang perentas AB. Okey, perentas bukan panjang lengkok ya. Kalau panjang lengkok ialah S sama dengan J theta. Tetapi panjang perentas. Apa maksud perentas tadi? Yang menghubungkan lurus dari A ke B. Straight macam tu. Jadi ini dipanggil perentas AB. Maka perentas AB panjang, okey, panjang perentas AB adalah sama dengan, okey, ini dia 2J, jejarinya ialah 8 sin theta, dan theta ini mesti dalam darjah. Okey, ni dalam darjah 60 darjah per 2. Okey, jadi bersamaan dengan 2 kali 8 ialah 16 sin 30 darjah. Okey, kita tekan kalkulator, 16 sin 30. Okey, kita akan dapat jawapannya ialah 8. Okey, 8. Betul tak? Ya, kalau sini 8, sini pun 8, maka kalau sini 60, dah tentulah ia adalah merupakan segitiga sama sisi. Jadi panjang sini pun 8 juga. Okey. Jadi untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua ialah diberi sektor OCD. Jarinya ialah 9 dan sudutnya ialah 1.396 radian. Diminta kita mencari panjang perentas CD. Panjang yang ini. Okey. Jadi bila diberi sudutnya ini ialah dalam radian, kita kena tukar dulu sudutnya kepada darjah. Sebab penggunaan panjang perentas formulanya sudut dalam darjah. Okey, jadi theta ini, thetanya, okey, bagikan ya. Thetanya tadi ialah 1
1.396 dalam radian, kita nak tukar dia kepada darjah, bermaksud darjah di atas 180 darjah per pi. Okey, jadi tekan kalkulator, kita dapati ialah 1.396 darab 180 bahagi pi. Okey, shift tekan ni SP ni. Okey, dapat pi sama dengan dapat 79.98. 79.98. Jadi titanya ialah 79.98 darjah. Okey. Jadi sekarang kita nak kira panjang perentas, maka panjang perentas CD adalah sama dengan 2 ikut formula ni, jejari darab dengan jejarinya iaitu 9, kemudian sin theta per 2 79.98 bahagikan 2. Okey, maka kita tekan kalkulator. 2 kali 9 ialah 18. Okey, di sini 18 sin, buat kurungan 79.98 bahagi dengan 2, tutup kurungan. Okey, kita dapati jawapannya ialah 11.568. 11.568. Okey. Jadi ini jawapan untuk panjang perentas CD. Okey, saya teruskan untuk soalan yang ketiga, iaitu diberi satu sektor dengan jejarinya 12 dan sudutnya 1.74 radian. Okey, soalannya ialah cari perimeter kawasan Blore. Perimeter kawasan Blore ini dikenali juga sebagai tembereng. Okey, ini dikenali juga dengan nama tembereng berlore. Okey. Jadi bagaimana kita nak mencari perimeternya? Okey, untuk mencari perimeter, yang ini tadi kita dah belajar. Yang ini untuk mencari panjang lengkok PQ, kita dah belajar tadi, iaitu S sama dengan J theta. Okey, dan yang ini pun kita dah belajar. Yang ini panjang perentas. Okey, jadi di sini untuk mencari perimeter kawasan berlore ialah sama dengan panjang perentas. Okey, panjang perentas PQ tambah dengan panjang lengkok. Yang lengkok ialah S untuk PQ. Panjang perentas PQ, formulanya yang ini 2 J sin theta per 2. Okey. Dan formula untuk panjang lengkok PQ ialah S sama dengan J theta. Okey. Tapi kena ingat bahawa yang ni penting. Theta yang di sini J theta, theta yang di sini ialah dalam radian. Dan theta yang di sini ialah dalam darjah. Okey, jadi ada dua bentuk yang berlainan. Maka perimeter, okey, perimeternya adalah sama dengan 2 darab dengan 12, jejarinya 12, sin theta per 2, thitanya ialah 99.69 darjah per 2. Okey, kurungan tambah
panjang lengkok PQ. Okey, J theta. J-nya ialah 12 dan theta-nya ialah 1.74. Okey, ini theta-nya 1.74. Jadi ini adalah bersamaan dengan, okey, kita boleh tekan kalkulator sekaligus ni. Yang penting kita buatkan kurungan. Okey, mana yang ada kurungan, buatkan kurungan. Okey, dan kita akan dapati jawapannya perimeter kawasan berlorek ialah 39.22. Unitnya bergantunglah kepada apa unit yang diberi pada jejarinya. Kalau cm, maka sini pun cm. Okey. Okey, seterusnya saya pergi kepada soalan yang keempat, iaitu diberi suatu sektor yang mana sudutnya kita tak tahu, sudutnya diberi theta dan jejarinya diberi 5. Okey, jejarinya 5 dan satu lagi yang diberi ialah panjang lengkok ini. Panjang lengkoknya iaitu S-nya diberi iaitu 3.9. Soalannya ialah cari perimeter tembereng berlorek. Jadi maksudnya sama macam yang di atas ini, iaitu kita kena cari panjang perentas dan tambahkan dengan panjang lengkok untuk mendapatkan perimeter kawasan berlorek. Okey, jadi di sini oleh kerana dia tak beri apa dia nilai theta, langkah yang pertama ialah kita kena cari apa dia nilai theta-nya, nilai sudutnya dekat sini. Okey, jadi untuk dapatkan sudutnya dekat sini, kita gunakan dia punya panjang lengkok. Sebab panjang lengkok dah beri. S sama dengan J theta. Dan S-nya dia dah beri 3.9 sama dengan J-nya dia dah beri juga iaitu 5 dan theta-nya tak tahu. Okey, maka theta adalah sama dengan 3.9 bahagi 5. Jadi nilai theta-nya kita dapat ialah, tekan kalkulator, kita akan dapat nilai theta-nya adalah bersamaan dengan 0.78. Dan setiap kali kita menggunakan formula ini, S sama dengan J theta, theta yang kita perolehi ini, sudut ini ialah dalam radian. Okey. Jadi, oleh kerana nanti kita perlukan nak mengira panjang perentas ni, kira panjang perentas katalah sini AB. Nak kira panjang perentas AB, sudut mesti dalam darjah, maka kita kena tukar sudut ni dalam darjah. Untuk tukar di dalam darjah, theta sama dengan 0.78 darab 180 darjah per pi. Okey, tekan kalkulator, kita akan dapati sudutnya dalam darjah ialah 44.69 darjah. Okey, maka kita masukkan semula dalam pengiraan kita ni, iaitu untuk mencari perimeter. Maka perimeter kawasan berloreknya adalah sama dengan panjang perentas, okey, panjang perentas AB, okey, panjang perentas AB, okey, tambah dengan panjang lengkok AB. Okey, jadi panjang perentas AB ialah 2, ikut formula macam ni sama ya. 2J sin theta per 2. 2J, J-nya ialah 5. Sin, okey, theta per 2. Theta dekat sini mesti dalam darjah. Jadi maksudnya theta-nya ialah 44.69 per 2. Okey. Lepas tu tambah dengan panjang lengkok AB. Panjang lengkok AB dia dah beri 3.9. Jadi kita terus sajalah tambah dengan 3.9. Jadi yang ini kita boleh terus saja tekan kalkulator. Jangan ada kurungan, kita letak tanda kurungan. Okey, kemudian kita akan dapat jawapannya ialah 7.70
Okey, itu saja pelajaran yang untuk kali ini. Dan yang ini saya bawakan bagaimana nak mengira panjang perentas tadi. Lepas tu daripada panjang perentas, gabungan panjang perentas dan juga panjang lengkok. Iaitu mengira perimeter tembereng berlorek. Sebab ini dipanggil tembereng. Tembereng, untuk mengira tembereng berlorek ialah gabungan perentas hasil tambah perentas dengan panjang lengkok. Okey, itu sahaja.